Assalamualaikum, saya ucapkan kepada para pensyarah bagi kursus CWT Part 113 Teori Reka Bentuk SCWT 3/3 iaitu Dr. Hana Yasmin dan Dr. Zainuddin. Kumpulan kami akan menerangkan mengenai salah satu topik yang terdapat dalam kursus ini iaitu Bauhaus. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan topik berkaitan dengan Bauhaus. Bauhaus yang berasal dari kata perkataan Bayun yang bermaksud membangun atau mengembangkan. Manakala untuk perkataan Aus pula membawa pengertian rumah iaitu memberi makna Bauhaus adalah building of school ataupun building school. Menjelang Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Henry Vaudeville yaitu tokoh Anne memimpin sekolah seni dan kriya Weimar mengundurkan diri untuk kembali ke tempat asalnya di Belgia. Hal ini disebabkan sikap rasial rakyat Jerman terhadap warga asing pada ketika itu yang menyebabkan tokoh tersebut kembali ke tempat asalnya. Ketika pada Perang Dunia Pertama iaitu pada tahun 1916 dan pada tahun 1917, keraguan dan sikap anti-perang mula bermunculan. Hal ini membuat mereka menerbitkan manifesto dan petisi anti-perang. Tahun 1917, Walter Gropius menyatakan para intelektual melakukan perpindahan atau pergantian front iaitu daripada medan pertempuran misik menuju ke medan pertempuran budaya. Bauhaus didirikan pada tahun 1919 di kota Weimar oleh seorang arsitek Jerman dan Walter Gropius telah dilantik menjadi direktur sekolah Bauhaus pada ketika itu. Manifesto Bauhaus mula bertebaran di seluruh Jerman yang disebabkan persebaran yang dilakukan oleh direktur tersebut. Pada awal permulaannya, sekolah Bauhaus tidak memiliki sama sekali satu pun departemen berkaitan dengan pembangunan pada awal kewujudannya. Gaya Bauhaus merupakan salah satu aliran yang paling berpengaruh dalam modern architecture dan desain moden. Prinsip pengajaran Bauhaus terbagi kepada 4. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh seni ekspresionisme menggunakan garis Bauhati, menggabungkan seni dan kriawan, dan terakhir ada pendekatan realisme dan desain untuk mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Isa binti Wan Abdul Ghani bernombor matrik C19E0844. Tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami iaitu mengenai Bauhaus. Pada bahagian ini saya akan membentangkan mengenai fashion. Tokoh yang telah saya pilih iaitu Y.V. Saint Laurent, biodata Y.V. Saint Laurent. Beliau berasal dari orang Algeria. Beliau merupakan pereka fashion yang sangat terkenal di Perancis kerana berbakat dalam menghasilkan seluar wanita untuk semua majlis. Setelah menamatkan pendidikan di Algeria, beliau berhijrah ke Paris untuk mengembangkan karyanya dalam bentuk fashion wanita, terutamanya dalam bidang teater. Saint Laurent menghadiri sekolah fashion untuk memenangi pertandingan peringkat antarabangsa secara langsung. Beliau juga telah dilantik sebagai pembantu dia. Seterusnya, slide ini menunjukkan hasil karya yang dihasilkan oleh Saint Laurent. Seterusnya, iaitu keterangan mengenai modern. Modern merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh Y.V. Saint Laurent. Ia dihasilkan pada tahun 1936 dan sehingga 2008 dia berkembang dan terkenal. Koleksi yang dihasilkan iaitu modern mempunyai maksud yang tersendiri, iaitu modern yang bermaksud kesucian dan seseorang itu tidak boleh pergi lebih jauh dalam kesucian dalam lukisan. Ia adalah kesucian yang bergabung dengan Bauhaus. Nama baju yang dihasilkan iaitu jersey bulu dan pakaian modern align sutera terdiri daripada garis hitam grafik dan blok warna putih. Warna putih merupakan salah satu warna yang utama dalam menghasilkan rok
yang menghasilkan reka corak baju. Saint Laurent menghasilkan lukisan abstrak pada fashionnya yang membentuk potongan ringkas, garisan geometri dan menggunakan warna yang berani seperti warna kuning dan warna merah. Warna tersebut telah memberikan pemakai lebih berkeyakinan dan berani dalam menghasilkan reka bentuk kelihatan lebih moden dan sangat bergaya. Seterusnya, dalam penghasilan karya, YB Saint Laurent telah mencetak pakaian yang diperbuat daripada fabrik pra-dicelup. Setiap warna dalam reka bentuk mereka adalah sekeping fabrik yang berlainan. Saint Laurent juga telah membuat eksperimen terlebih dahulu dalam memainkan jalinan garisan dengan menyatu padukannya dalam jahitan pakaian dan memberikan binaan yang kelihatan bebas jahitan. Berat fabrik juga yang digunakan membolehkan pakaian digantung lurus tanpa draping atau pergerakan. Ia juga menekankan tema modernisme. Saint Laurent mengakui bahawa modernnya memberi inspirasi kepadanya untuk memberikan tumpuan kepada pakaian ringkas dengan hiasan yang minimal. Kelihatan mudah, teknik ini adalah rumit dan memerlukan pemotongan, ketepatan dan teknik hard counter intensif kerja untuk mencapai kejayaan menjadikan gaun itu mahal. Jelaslah di sini, untuk menghasilkan karya, Laurent sangat menekankan ketelitian dalam menghasilkan karya beliau. Assalamualaikum. Nama saya Nufara Hizwani binti Muhammad Sofi, bernama metrik C19A0511. Okey, saya akan membentangkan tentang tekstil dan tokohnya iaitu Annie Albers. Bauhaus sepatutnya menjadi tempat yang saksama apabila Walter Gropius mengasaskan sekolah progresif pada tahun 1919 dan beliau telah meminta persekitaran yang berawat seni dan reka bentuk serta lelaki dan wanita dengan tahap perhormatan yang sama. Setiap orang layak berbakat dan latihannya dianggap mencukupi akan diterima tanpa mengikut had umur dan jantina. Artinya, kebanyakan bengkel institusi yang terdiri daripada reka bentuk arca dan perabot kepada kaca, berwarna dan kerja logam yang akan menguatkan peranan jantina yang mendiskriminasi pada ketika itu. Apabila terdapat seorang bakal pelajar yang bernama Annie Weil yang telah memohon untuk program seni bina pada tahun 1921 dan jawapan dari Gropius adalah tidak digalakkan dalam pengalaman kami. Wanita bekerja di kawasan kraf berat seperti pertukangan kayu dan sebagainya. Dan atas sebab ini, bahagian wanita telah dibentuk di Bauhaus yang berfungsi terutamanya dalam bidang tekstil. Kebanyakan wanita yang memasuki Bauhaus memang akhirnya membuat tekstil di bengkel tenun, iaitu di bahagian wanita. Walaupun had yang dikenakan ke atas mereka, artis seperti Gunther Stoss, Annie Albers dan Marley Earham menjadikan bengkel tenunan itu bukan sahaja sebagai sektor Bauhaus yang paling berjaya secara komersial, tetapi juga salah satu yang paling kolaboratif dan telah bereksperimen dengan berani. Annie Albers merupakan salah seorang artis tekstil dari Jerman yang terkenal di Bauhaus. Beliau dilahirkan pada 2 Jun 1899. Beliau merupakan seorang artis tekstil dan pembuat cetakan di Jerman yang dikreditkan dengan mengaburkan garis antara kraf tradisional dan seni. Pada zaman kanak-kanaknya, beliau tertarik dengan seni dan dunia visual. Beliau melukis semasa zaman mudanya dan belajar di bawah artis impresionis Martin Brandenburg pada 1916, tetapi sangat tidak digalakkan untuk meneruskan selepas pertemuan dengan artis Oskar Kokoschka yang apabila melihat potretnya bertanya dengan tajam, "Kenapa awak melukis?" Beliau akhirnya memutuskan untuk menghadiri sekolah seni. Walaupun cabaran untuk belajar seni selalunya hebat,
dan keadaan hidup yang keras. Gaya hidup sebegitu sangat berbeza dengan kehidupan mewah dan selesa yang beliau biasa lakukan. Beliau menghadiri Kunstgewerbe di Hamburg selama 2 bulan sahaja pada tahun 1919. Kemudian pada April 1922 memulakan pengajiannya di Bauhaus di Weimar. Bauhaus, beliau memulakan tahun pertamanya di bawah Georg Muche dan kemudian Johannes Hutten. Beliau bergelut untuk mencari bengkel khususnya di Bauhaus kerana wanita telah dihalang daripada disiplin tertentu yang diajar di sekolah itu. Dan semasa tahun kedua, beliau tidak dapat masuk ke bengkel. Kacau kerana bakal suaminya itu, Joseph Elbers, beliau menangguhkan dengan berat hati untuk menenun kerana satu-satunya bengkel yang tersedia untuk wanita. Annie Elbers tidak pernah mencuba menenun dan percaya ia terlalu banci sesuatu kraft. Dengan pengajarnya iaitu Gunther Stuff, bagaimanapun, beliau tidak lama kemudian belajar untuk menghargai cabaran pembinaan sentuhan dan mula menghasilkan reka bentuk geometri. Dalam tulisannya bertajuk Bahan sebagai Metafora, Elbers menyebut permulaan Bauhausnya dalam kes saya, benang yang menangkap saya benar-benar bertentangan dengan kehendak saya untuk bekerja dengan benang, kelihatan banci kepada saya. Saya mahukan sesuatu yang ditakluki, tetapi keadaan berlaku. Saya kepada benang dan mereka memenangi saya. Antara karya yang dihasilkan oleh Annie Elbers adalah Intersecting, Wall Hanging, Black, White, Yellow dan lain-lain lagi. Antara tokoh di dalam bidang pembuatan seramik yang terdapat dalam Bauhaus ialah Margaret Hayman. Margaret Hayman adalah merupakan seorang pelajar Bauhaus. Beliau telah dilahirkan pada 10 Ogos 1899 di Cologne, Rhineland, Provence, Jerman Reich dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1990 di London, Great Britain. Nama sebenarnya adalah Margaretha Hayman dan lebih dikenali dengan nama Great. Beliau pada asalnya telah belajar melukis di Kolej Seni Gunaan di Cologne dan kemudiannya di Akademi Seni Halus di Düsseldorf. Beliau merupakan seorang pelajar Bauhaus dari tahun 1920 sehingga 1921. Pada umur 21 tahun, beliau telah diterima tempat di Bauhaus, negeri di Weimar dan mengambil kursus awal wajib bersama Johann Hinten dan kemudian dimasukkan ke semester percubaan di dalam bengkel seramik yang telah diarahkan oleh Gerhard Max. Hayman turut menghadiri kursus oleh Paul Klee, Jos Manchi dan Georgette Journow. Hampir setahun selepas bermula di sana, dia tiba-tiba berhenti daripada pengajiannya di Bauhaus. Beliau telah berhenti di atas sebab-sebab yang kini tidak lagi jelas. Keputusan itu mungkin ada kaitan dengan pelbagai keputusan Majlis Sarjana yang berulang kali hanya memasukkannya ke dalam bengkel seramik secara percubaan. Selepas berehat dengan Bauhaus, Great Hayman hanya menjalankan kursus seramik untuk kanak-kanak di Kolej Seni Gunaan di Cologne dan bekerja sambilan di bengkel seramik di Freiburg. Pada tahun 1922, beliau mengambil jawatan sebagai pembantu artistik dalam kerja-kerja Welten di kilang-kilang batu Welten-Worden yang berhampiran dengan Berlin. Setahun kemudian, beliau telah berkahwin dengan ahli ekonomi iaitu Gustav Lobenstein. Berdasarkan huruf pertama nama ganda mereka, Hayman Lobenstein iaitu Hay-L, mereka telah mengambil nama bengkel tersebut sebagai bengkel Hay. Mereka membeli kerja-kerja tanur pada tahun 1926. Bengkel seramik tersebut berkembang dengan pesatnya dan telah menjadi sebuah syarikat moden di bawah arahan artistik Margaret Hayman dan juga suaminya itu Lobenstein. Namun, bengkel tersebut tidak kekal lama kerana Great telah mengalami tekanan selepas kematian suami, abang ipar dan juga anaknya. Ini adalah contoh karya-karya ideologi Bauhaus di dalam bidang seramik oleh Margaret Hayman.
Dalam seramik, teori Bauhaus menggunakan bahan seperti kaca. Bahan-bahan ini akan diproses dan diuruskan oleh mesin untuk mendapatkan hasilnya. Di dalam industri pembuatan seramik, iaitu seperti pinggan, gelas dan sebagainya adalah kelihatan seperti minimalis, iaitu berbentuk nampak mewah dan selesa untuk digunakan. Selain itu juga, karya Bauhaus adalah bercorak seperti geometrik, iaitu berbentuk bulat dan juga garisan. Warna-warna yang digunakan pada seramiknya adalah seperti warna yang ringkas, menonjol, berfokus dan dapat menarik perhatian pengguna. Kesan ideologi Bauhaus kepada seramik adalah menggunakan reka bentuk yang sangat mesra pengguna, mudah digunakan, nampak bergaya bila menggunakannya, memudahkan kehidupan harian serta nampak tersusun kemas. Idea Bauhaus pada seramik akan lebih laku di pasaran. Masyarakat kini lebih suka akan bentuk dan corak yang kelihatan mewah tetapi harga yang mampu milik dan mementingkan reka bentuk terkini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Bauhaus adalah permula dengan sekolah seni yang mula diciptakan pada Perang Dunia Pertama yang disebabkan kesedaran para intelektual terhadap Perang Jerman ketika itu. Bauhaus adalah salah satu rekaan yang mengambil idea daripada kehidupan seharian dan perkembangan zaman. Maka dari itu, gabungan seni moden dan seni primitif yang menciptakan lukisan komunikasi visual telah tercipta. Bauhaus adalah salah satu pemikiran yang berkonsepkan moden dan rekaan yang memenuhi rekaan manusia seharian. Tuntasnya, hal ini menciptakan dan menyebabkan Bauhaus adalah salah satu rekahan yang berpengaruh terhadap seni bina ketika itu. Disebabkan idea mereka yang lebih utama kepada untuk memenuhi keperluan manusia dan idea daripada perkembangan zaman ketika itu.